Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 Bestari dan 4 Wawasan 2021. So hari ini ialah hari Rabu 17 Mac 2021 dan waktu matematik kita ialah waktu 8 dan 9 pukul 9 hingga pukul 11 hingga pukul 12. Jadi pada pagi ini kita akan pergi ke dua tempat. Yang pertama buku teks. Hari itu anda telah diminta menjawab soalan buku teks 3.1D, soalan 1 dan soalan 2 kan. Jadi sekarang buka buku latihan awak. Sambung soalan 3. Kita bincang terus bersama-sama. Okey, soalan 3 sambung. Nanti soalan 3, soalan 4 inilah yang awak ambil gambar dan hantar. Okey, soalan 3 bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi berikut. So, contohnya 3A anda diberi jika K ialah nombor kuasa 2 sempurna, maka punca kuasa 2K ialah nombor bulat. Kemudian, jika punca kuasa 2K ialah nombor bulat, maka K ialah nombor kuasa 2 sempurna. Dan kalau kita tengok dua ayat ini sebenarnya dia adalah terbalik depan belakang saja kan, kecuali jika maka. Jadi untuk menulis jika dan hanya jika, kita tengok ayat pertama. Kita buang jika dan maka. Potong jika dan maka. Kita tulis jika dan hanya jika sebelum maka ini. So saya bacakan jawapan. K ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jika dan hanya jika punca kuasa 2K ialah nombor bulat. Cikgu ulang. K ialah nombor kuasa 2 sempurna jika dan hanya jika punca kuasa 2K ialah nombor bulat. Full stop. Okey ya? Alright. Kemudian bahagian B, kita tengok ayat pertama cukup. Pangkah jika dan maka. Okey, so kita tulis P persilangan Q sama dengan P jika dan hanya jika P subset Q titik. C PQ sama dengan 1 jika dan hanya jika P sama dengan Q kuasa negatif 1 dan Q sama dengan P kuasa negatif 1. Sama juga jika maka kita pangkah, kita letak tengah ini jika dan hanya jika. So tak perlu saling soalan, terus jawab. Kemudian D, K kuasa 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika K tambah 2, K tolak 2 sama dengan sifar. Okey, so itu soalan 3. Okey, kemudian soalan 4, soalan minta awak buat ataupun tulis 2 implikasi. Maksudnya 2 ayat. Okey, so A ini, anda diberi PQR ialah poligon sekata jika dan hanya jika PQ sama dengan QR sama dengan PR. Jadi soalan seperti ini kita potong ataupun pangkah jika dan hanya jika. Apabila kita pangkah jika dan hanya jika, kita nampak depan dan belakang ada 2 ayat kan. Jadi kita guna jika maka untuk sambungkan. Okey, jadi di sini tulis 2 implikasi kan. So awak buat macam ini. Soalan 4A. Implikasi 1 titik-titik. 2 titik ya. Implikasi 1. Okey, awak tulis. Jika PQR ialah poligon sekata, koma, maka PQ sama dengan QR sama dengan PR. Cikgu ulang. Jika PQR ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan QR sama dengan PR. Ini implikasi pertama. Kemudian awak tulis di bawah dia implikasi 2, kemudian dot-dot. 2 dot-dot lah. Okey, implikasi 2. Tadi itu implikasi 1 Okey, implikasi 2 terbalikkan depan belakang. Jika PQ sama dengan QR sama dengan PR, koma, maka PQR ialah poligon sekata. PQR ialah poligon sekata. Kemudian bahagian B, implikasi 1. Jika M bahagi N ialah pecahan tidak wajar, maka M lebih besar daripada N.
Kita potong jika dan hanya jika. Okey, ini implikasi 1. Implikasi 2. Jika M lebih besar daripada N, maka M bahagi N ialah pecahan tidak wajar. Titik. Boleh ya? Okey, C. 9. Ini apa kita guna? Jika dan hanya jika kita potong kan. So, kita guna depan dia jika. Jika 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus, Y sama dengan MS tambah C, maka C sama dengan 9. Titik. Untuk implikasi 2, jika C sama dengan 9, maka 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. Titik. Kemudian soalan akhir, D. Jika Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bs tambah C mempunyai titik maksimum, maka A lebih kecil daripada kosong. Implikasi kedua, implikasi 2, okey, titik, okey, tulis. Jika A lebih kecil daripada kosong, maka Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bs tambah C mempunyai titik maksimum. Titik. Okey ya? So, soalan 3, soalan 4 ini kalau boleh buat dalam satu muka surat, ambil gambar satu muka surat itu. Ini muka surat pertama yang perlu awak ambil gambar dan hantar nanti ya, sebelum pukul 12. Boleh ya? So, saya bagi awak 1 minit untuk lengkapkan mulai daripada sekarang. 1 minit daripada sekarang. Okey, 1 minit sudah berlalu. Okey, sekarang kita akan sambung kita punya nota kita. Okey, kita sambung. Nota muka surat 5. Muka surat 5. Muka surat 5. Okey, keluarkan nota muka surat 5. Okey, boleh nampak? Okey, saya harap semua boleh nampak. Okey, dah. Okey ya. Okey, jadi pagi ini selain daripada soalan 3 dan soalan 4 tadi, cikgu ingin bincang sambung perbincangan kita iaitu nota nombor 6, muka surat 5, nota nombor 6. Sebelum ini kita bincang pernyataan kan. Okey, sekarang kita ada 3 lagi ya. Setelah kita buat pernyataan, kita boleh buat akas, kita boleh buat songsangan, kita boleh buat kontra positif. Kontra positif. Jadi di sini kalau kita tengok pernyataan, dia memang terdiri daripada PQ lah. P ialah pernyataan, Q ialah pernyataan, tapi kita gabung jadi pernyataan. Jika P maka Q. Lepas itu akas ialah jika Q maka P. Terbalik saja daripada pernyataan. Senang, dua ini senang. Pernyataan dengan akas senang. Tetapi songsangan, apa itu songsangan? Kalau you tengok, jika songsangan ialah jika penafian P, maka penafian Q. Sebenarnya PQ ini susunannya untuk songsangan adalah sama dengan pernyataan. Tetapi songsangan ini dia tambah dengan penafian. Maksudnya P itu ada penafian P. Q itu ada penafian Q. Apa maksud penafian? Ialah jadi bukan, mempunyai jadi tidak mempunyai, sama dengan menjadi tidak sama dengan, lebih besar jadi lebih kecil jadi lebih besar. Terbaliklah maksudnya. Itu ialah songsangan. Kemudian kontra positif.
Kontra positif dia punya pattern sama dengan akas. Tetapi kita buat penafian juga. Kalau kita tengok akas, jika Q maka P kan. Jadi dia punya kontra positif ialah jika penafian Q, maka penafian P. Maksudnya dia masih Q kemudian P tetapi dia penafian. Ialah jadi bukan besar jadi kecil. Itulah tadi seperti yang saya sebut. So itu 4 yang perlu awak tahu. Penyataan, akas, songsangan, kontra positif. So penyataan dengan songsangan satu pattern lah. Tetapi songsangan itu kena buat penafian. Akas dengan kontra positif satu pattern tetapi kontra positif itu kita buat penafian. Kemudian setiap satu ada nilai-nilai kebenaran dia. So di sini you tengok sendiri ya, kalau pernyataan P benar, pernyataan Q benar, contohnya baris yang pertama, P benar, Q benar, jadi pernyataan jika P maka Q benar, akas benar, songsang benar, dan juga kontra positif benar. Asalkan dua-dua PQ benar, memang belakang 4 semua benar. Tetapi kalau pernyataan P benar, pernyataan Q palsu, satu benar, satu palsu, susunan dia kita kena tengok depan benar, belakang palsu. Jika P maka Q, palsu, pernyataan palsu. Okey, pernyataan palsu. Lepas itu akas dia benar pula. Memang pernyataan dengan akas ini memang terbalik. Kalau pernyataan itu benar, dia memang palsu untuk akas. Lepas itu songsangan, benar. Kontra, palsu. Kontra positif palsu. Awak cuba ingat guna cara awak sendirilah. Kalau saya akan kata benar palsu adalah palsu pernyataan, akas benar, palsu benar, benar palsu. Kemudian untuk yang ketiga, kalau P itu palsu, Q itu benar. Palsu dulu kemudian benar. So pernyataan benar, akas palsu. Memang dua ini terbalik. Lepas itu songsangan palsu. Songsangan ini memang sama dengan akas. Kalau akas sudah palsu, dia memang songsangan palsu. Lepas itu kontra itu benar. Kalau kita boleh ingat dan sebenarnya kalau you tengok dia memang pernyataan ini dia memang sama dengan kontra punya nilai kebenaran. Kalau dia palsu, sini palsu. Kalau dia benar, dia benar. Tapi untuk akas dengan songsangan, dia sama pula dua ini. Akas dengan songsangan. Kalau akas benar, dia songsang itu benar. Kalau akas itu palsu, songsang dia palsu juga. Ini mungkin salah satu tips untuk kita ingat. Nah, untuk yang terakhir, kalau pernyataan P palsu, pernyataan Q palsu, dua-dua palsu. Jadi pernyataan jika P maka Q itu menjadi benar. Lepas itu akas benar, songsangan benar, kontra benar. Itu jadual sebagai rujukan. Sebagai rujukan. Okey. Jadi kita tengok contoh 12. Contoh 12 sahaja. Contoh 12. Okey. Jadi nyatakan okey, so kita perlu nyatakan dulu P dan Q, tetapi di sini saya bagi pernyataan terus. So awak kena nyatakan P dan Q daripada pernyataan. Jika negatif 3 lebih besar daripada negatif 5, maka 3 lebih besar daripada 5. So P ialah negatif 3 lebih besar daripada negatif 5. Q ialah 3 lebih besar daripada 5. Jadi daripada situ awak nyatakan dulu. Negatif 3 lebih besar negatif 5, ini benar. 3 lebih besar 5, itu palsu kan? So P benar, Q palsu. So nanti kita kena tengok baris yang kedua. P benar, Q palsu. Untuk menentukan nilai kebenaran kepada pernyataan akas, songsangan dan juga kontra positif. Okey, jadi pernyataan sudah ada. So sekarang tengok akas. So akas dia terbalik. Jika 3 lebih besar daripada 5, maka negatif 3 lebih besar daripada negatif 5. So terbalik daripada pernyataan. Jadi pernyataan tadi benar palsu, dia akan jadi palsu. Kalau ikut baris yang kedua sini, pernyataan ialah palsu. Nah, itu memang tidak ada kemuskilan, tidak ada masalah. Okey. Jadi apabila dia menjadi palsu, maka dia punya akas jadi benar, kan? Kemudian songsangan dia, jika negatif, songsangan adalah sama dengan pernyataan, tetapi
kita menjadi penafian. Tadi kalau kita tengok pernyataan yang pertama ini, jika negatif 3 lebih besar daripada negatif 5, maka 3 lebih besar 5 kan? Jadi nak tulis songsangan, lebih besar jadi lebih kecil tadi saya katakan. Jadi jika negatif 3 lebih kecil negatif 5, maka 3 lebih kecil 5. Lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, itu penafian. Yang lain semua sama. Dan dia akan jadi benar. Benar sebab dia sama dengan akas benar. Nah, akhir sekali kontra positif dia jadi palsu lah kalau ikut jadual tadi ya. So kontra positif itu adalah terdiri daripada akas, tapi kita buat penafian. So 3 lebih besar 5 menjadi 3 lebih kecil 5. Negatif 3 lebih besar negatif 5 menjadi negatif 3 lebih kecil negatif 5. So ayat dia, jika 3 lebih kecil daripada 5, maka negatif 3 lebih kecil daripada negatif 5. Ingat ah? Okey. Kemudian B. B ni A kuasa 5 bahagi A kuasa 3 sama dengan A kuasa 2. Ini palsu. Sebab kalau bahagi indeks dia tolak, 5 tolak 3. Sepatutnya 8 tapi dia kata 2. So palsu. Yang kedua Q. A kuasa 5 darab A kuasa negatif 3. Darab maksudnya tambah indeks dia. Kalau tadi bahagi ya tolak indeks kan. Sekarang tambah. So 5 tambah negatif 3 memang 2. So A kuasa 2 benar. Palsu kemudian benar. So tengok yang baris ketiga. Palsu kemudian benar. Okey. So dia punya nilai nanti akan jadi benar, palsu, palsu, benar lah. Kita pun boleh tulis dulu sebenarnya. Tetapi pernyataan jadi apa? Pernyataan ialah guna jika, maka. Akas juga jika, maka tetapi terbalik daripada pernyataan. Kemudian songsangan. Songsangan dia sama dengan pernyataan. Tengok merah dengan merah. Saya buat ayat dia guna warna merah yang sama. Tetapi sama dengan menjadi tidak sama dengan. Belakang pun sama. Sama dengan jadi tidak sama dengan untuk songsangan. Yang lain itu sama. Kemudian kontra positif. Kontra positif sama dengan akas. Sama dengan akas. Jadi akas itu tadi sama dengan menjadi sekarang tidak sama dengan. Nah itu dia. So lengkapkan, lengkapkan. Lengkapkan. Boleh ya? Okey, dan kita pergi ke C pula. C ya. C ialah pernyataan P ya. PR kuasa 2 tambah RQ kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2. So ini benar. Teorem Pythagoras sebenarnya. So saya ada buat di tepi ya. Ini segitiga PQR dan sisi PR ini kalau kuasa 2 tambah dengan sisi RQ kuasa 2 akan sama dengan sisi hipotenus PQ kuasa 2. So ini benar. Kemudian pernyataan Q. Segitiga PQR adalah segitiga bersudut tegak. Memang kalau kita tengok PQR ini segitiga bersudut tegak. So benar. Kalau dua-dua benar, tengok baris pertama. Semua benar. Benar, 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 benar. Untuk pernyataan akas, songsangan, kontrapositif, semua benar. Okey, jadi ini jawapan dia. Pernyataan jika PR kuasa 2 tambah RQ kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2, maka segitiga PQR adalah segitiga bersudut tegak. Awak jangan buat segitiga seperti saya sebab saya tak cukup ruang untuk tulis. So saya gunakan simbol. Sepatutnya tulis segitiga di sini. Segitiga. Kemudian untuk akas, jika segitiga PQR adalah segitiga bersudut tegak, maka PR kuasa 2 tambah RQ kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2. Depan belakang terbalik berbanding pernyataan. Untuk songsangan, songsangan ini sama dengan pernyataan. Susunan dia. Tetapi kalau kita tengok nak buat penafian, kita cuba cari. Kalau sama dengan menjadi tidak sama dengan. Yang adalah, ini guna adalah. So kita guna bukan. Ataupun tidak. Tapi kalau tidak itu kurang sedap kan? Tidak segitiga bersudut tegak. Bukan segitiga bersudut tegak. Bukan lebih sesuai kan? So kadang-kadang kita kena tengok ayat itulah. Okey, kemudian kontra positif adalah satu kategori dengan akas. Akas tetapi sama juga dia menjadi penafian. Jadi kalau tengok akas, jika segitiga PQR adalah menjadi bukan segitiga bersudut tegak, maka PR kuasa 2 tambah RQ kuasa 2 tidak sama dengan PQ kuasa 2. Tidak sama dengan. Alright. Jadi nanti awak ambil gambar untuk jawapan contoh 12 sahaja.
12 ABC kan. So 2 gambar, satu orang murid 2 gambar. Satu ialah latihan buku teks tadi. Buku teks tadi itu latihan itu soalan nombor 3, soalan nombor 4. Awak ambil gambar, hantar satu gambar. Untuk contoh ini muka surat 5, contoh 12 ABC pun satu gambar. So satu murid 2 gambar kena hantar sebelum pukul 12. Hari ini Rabu sebelum pukul 12. So saya rasa itu sahaja untuk pagi ini ya. So harap anda semua boleh siapkan latihan yang sepatutnya dan kita akan jumpa tidak lama lagi di sekolah. Okey, so itu saja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.